Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan kurniaan Allah yang begitu banyak, yang membolehkan kita terus tunduk pada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk memahami agamanya dengan baik melalui huraian para ulama, para hukama, para ilmuwan seperti Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita teruskan pembacaan Kitabul Ilm, bab pertama daripada Ihya Ulumuddin, dan kita dalam tajuk baru, muka surat 132, berkaitan dengan bayan ma baddala min alfaz al-ulum, atau apa yang penjelasan tentang apa yang digantikan dari kata-kata ilmu. Bab ini Imam Al-Ghazali mengetengahkan satu isu yang berlaku pada zaman beliau, yang hari ini pun berlaku juga, kekeliruan ini. Tapi rupanya masalah ni dah berlaku 1000 tahun dulu dah. Zaman Imam Al-Ghazali pun sudah berlaku masalah apa yang saya boleh sebut sebagai penyempitan makna. Penyempitan makna istilah-istilah penting. The reduction of meaning. Bila Quran turun, Quran menurunkan ilmu-ilmu yang banyak kepada kita. Dan antara ilmu-ilmu yang turun itu, ia turun dalam bentuk istilah-istilah. Contoh, Quran sebut pasal tauhid misalnya. Quran sebut pasal taqwa. Quran sebut pasal ilmu. Quran sebut pasal din, agama. Quran sebut tentang hikmah, hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Contohnya, sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan hikmah kepada orang-orang yang dikehendakinya, maka sekiranya seseorang itu diberikan hikmah, sesungguhnya dia diberikan satu kebaikan, ataupun dia diberikan kebaikan yang begitu banyak. Jadi hikmah kat situ maknanya begitu luas. Tapi hari ini hikmah tu orang dah sempitkan jadi makna yang begitu kecil saja. Kan? Apa hikmahnya tu, kan? Kalau dengar apa-apa, apa hikmahnya? Batu hikmat tu batu hikmat, kan?
Hikmah tu dah dikaitkan dengan batu yang boleh memberikan untung nasib ke apa kan. Kecil sangat tu kalau hikmah hanya dikaitkan dengan benda tu saja kan. Itu contohlah. Ataupun contoh yang lebih relevan, karamah, karim, istilah karim. Istilah karim ni maksudnya mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala dalam kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Itu istilah karim itu merupakan istilah yang cukup besar maknanya, seperti mana yang diajar oleh Al-Quran. Tapi hari ini istilah karim, karamah ni dah jadi keramat pula. Keramat. Daripada perkataan tu lah. Kampung keramat kan. Tu kan keramat. Busut tu dah keramat tu. Keramat kat situ dah makna lain dah. Daripada istilah asal dalam Quran, karimun itu maksudnya kemuliaan yang cukup tinggi. Jadi Imam Ghazali dibawa tajuk tu. Beliau menulis tahun 1000 tahun lah, 1111 beliau meninggal dunia, maknanya hampir 1000 tahun. Dah berlaku dah penyelewengan makna ni. Ini tajuk yang kita nak baca ni. Apa yang digantikan dari kata-kata ilmu? Kata Imam Ghazali, ketahuilah bahawa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela. Kita kena ingat tajuk kita masih lagi tajuk ilmu yang tercela, tajuk besar. Ini dia pergi kepada sub topik lah ni, topik-topik kecil. Ketahuilah bahawa sumber yang menimbulkan keserupaan ilmu yang tercela dengan ilmu syariat ialah penyelewengan nama-nama yang terpuji, penggantiannya dan pemindahannya. Makna tadi, pemindahannya dengan maksud-maksud yang merosakkan kepada pengertian-pengertian yang tidak dikehendaki oleh orang-orang saleh terdahulu, salafus saleh. Salafus saleh itu maknanya orang-orang saleh yang terdahulu. Kalau kata yang salaf kan, orang salaf itu maknanya yang awal-awal dulu, dan orang-orang yang berada pada abad pertama. Abad pertama itu maknanya abad yang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika Al-Quran mula-mula turun. Jadi kata Imam Ghazali, antara yang menjadikan satu ilmu itu tercela ialah apabila satu makna, yang satu konsep, satu faham yang dulunya maknanya besar dan mulia, sekarang ini disempitkan, malah yang lebih buruk dikaitkan dengan benda-benda yang jauh daripada makna awal dulu yang difahami oleh salafus saleh. Itu satu penyelewengan, kata Imam Ghazali. Kemudian kata Imam Ghazali, dia bagi contoh ada 5 istilah. Dalam banyak-banyak kekeliruan yang berlaku mengenai istilah-istilah, konsep-konsep, faham-faham penting dalam Al-Quran dan dalam tradisi ilmu Islam yang telah mengelirukan manusia seawal zaman Imam Al-Ghazali lagi, ada 5. Contohlah ni, contoh. Iaitu 5 perkataan. Apa dia 5 perkataan itu? Pertama, perkataan fiqh. Faqaha, faqiha, fuqaha, fiqah. Yang kita faham hari ni kan, fiqah, faqih. Itu daripada perkataan fiqh. Yang kedua, perkataan ilm itu sendiri, perkataan ilmu itu sendiri. Itu pun dah disempitkan maknanya. Yang ketiga, istilah tauhid. Nanti dia akan bincanglah semua ni. Yang ketiga, istilah tauhid. Tauhid pun, tauhid yang orang faham pada zaman Imam Ghazali itu dah disempitkan maknanya berbanding tauhid yang awal diturunkan dalam Al-Quran.
Keempat, istilah tazkir. Zakara daripada perkataan ingat. Itu dari situ datang zikir. Zikir, tazkir, tazkirah, dan lain-lain. Dan yang kelima, istilah hikmah. Hikmah. Ini semua istilah-istilah yang Al-Quran sebut, hadis-hadis sebut. Jadi kalau kita nak tahu makna dia yang sebenar, kita kena tengok makna yang dipancarkan oleh sumber-sumber agama Islam yang paling awal, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah, kata Imam Al-Ghazali, nama-nama ataupun istilah-istilah ataupun konsep-konsep lah, faham-faham yang terpuji. Ini semua benda-benda yang terpuji, kata Imam Al-Ghazali. Mahmudah. Orang-orang yang bersifat dengan nama-nama tadi adalah orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam agama. Kan? Orang yang dikaitkan dengan fiqh tadi dipanggil apa? Dipanggil faqih. Faqih tu maknanya, hari ni orang faham apa kalau kata faqih? Oh, dia tu tok faqih tu, kan? Orang yang hari ni ia hanya difahami dengan makna orang yang pandai ilmu fiqah. Hari ni. Dan masa Imam Ghazali pun dah macam tu dah. Kalau yang dikatakan ahli fiqah tu adalah yang tahu tentang fatwa, tahu tentang hukum hakam yang detail-detail ni. Kan? Apa hukum menceraikan isteri pakai SMS? Kan? Ataupun pakai WhatsApp. Dia boleh bagi syarahan. Detail tu dia boleh bagi syarahan. Apa hukum minum air yang asalnya air daripada, kat Singapura dia dah proses dah, air kumbahan tu boleh jadi air mineral, kan? Apa hukum dia? Macam-macam lah, benda-benda detail-detail, fikih yang detail-detail. Hari ini hanya dikenali sebagai tok faqih lah, tok faqih ataupun seorang yang hanya pandai dalam ilmu fikih. Begitu juga dengan istilah ilmu. Seorang yang dikaitkan dengan ilmu maknanya seorang yang alim. Seorang yang alim istilah dia, kan? Ataupun alim ataupun alimun. Itu semua istilah-istilah yang amat mulia, kata Imam Ghazali, siapa-siapa yang dikaitkan dengan istilah ini. Tapi hari ini orang alim ni kadang-kadang pakai kopiah, pakai serban tu alim tu, kan? Tak, bukan surau ni, bukan masjid ni, masjid lain. Tak, dia sempit, kan? Kalau orang alim nampak macam tu sikit orang alim. Sedangkan alim itu cukup luas maknanya, kan? Ilmu itu cukup luas. Tauhid pun begitu juga. Tazkir pun begitu juga, hikmah pun begitu juga. Itu kata Imam Ghazali. Tetapi kan, tadi dia kata orang yang dikaitkan dengan 5 perkara ni sebenarnya orang yang cukup tinggi kedudukannya. Tetapi sekarang, iaitu pada zaman Imam Al-Ghazali, nama-nama itu sudah dialihkan kepada pengertian-pengertian yang tercela. Tercela yang Imam Ghazali maksudkan ni bukanlah dia buruk terus, tapi makna tu sudah direndahkan. Maknanya sudah direndahkan, sudah tidak mulia dan tinggi seperti maknanya yang asal, sehingga hati manusia itu lari dari celaan orang-orang yang bersifat dengan pengertian-pengertian itu, kerana terkenalnya pemakaian nama-nama itu kepada mereka. Maksudnya dari segi perkataan-perkataan yang diberi contoh tadi itu, kalau orang yang dikaitkan benda tu dia dah tidak lagi mulia seperti mana mulianya makna itu pada peringkat awal peringkat salaf dulu. Okey.
Sekarang ni Imam Ghazali huraikan satu persatu. Pertama, perkataan fiqh tadi. Perkataan fiqh ini, kata Imam Ghazali, telah diselewengkan pemakaiannya secara tertentu. Tidak dengan dipindahkan dan diputarkan. Bukan dipindahkan, tetapi mereka telah menentukannya pemakaian fikih itu kepada hanya pengetahuan furu' cabang agama sahaja yang ganjil mengenai fatwa, mengetahui sebab-sebab yang mendalam dari fatwa, yang macam saya bagi contoh tadi lah, memperbanyakkan perbicaraan padanya, hurai secara panjang lebar kan, menghafal kata-kata, qaul orang ni, qaul orang tu, berhubung dengan fatwa tersebut. Sekali dengar macam okey tak? Apa salahnya kan? Seorang faqih itu tahu detail-detail. Tapi kata Imam Ghazali, itu bukan makna fiqh yang asal. Sekadar tahu detail-detail begitu saja. Ingat tak dulu awal-awal kita baca kitab ni, Imam Ghazali very critical. Dia kritis dengan orang yang gunakan fiqh ataupun hukum hakam fiqh ni tapi untuk mendapat kedudukan. Dia pandai buat fatwa, dia pandai apa seperti tu, dia rapat dengan sultan, akhirnya dapat kedudukan sebagai qadi al-qudat misalnya. Kerana pandai tu petah untuk bercakap tentang hukum hakam, tetapi niatnya itu sudah tak betul. Dan orang yang hebat dalam bentuk begitu, akhirnya dia jauh daripada Tuhan. Dia bukan mendekatkan dirinya daripada Tuhan bila dia tahu detail-detail tu, tetapi dia sudah jauh daripada Tuhan. Itu maksudnya. Bukan bermaksud tak boleh belajar fiqh. Boleh, tak ada masalah. Fiqh penting untuk kita melakukan amalan-amalan. Tetapi jangan kita mengambil kesempatan hanya mengaitkan fiqh tentang benda-benda tu saja. Itu maksud Imam Ghazali. Maka orang yang amat mendalam dan banyak berbuatnya fiqh tadi itu disebut afqah ataupun orang yang paling tinggi fiqhnya. Orang yang paling faham lah. Fiqh ni maksudnya faham. Orang yang paling ahli dalam ilmu fikih. Ini perkara yang berlaku pada sekarang, kata Imam Ghazali. Sedangkan pada masa pertama dulu, pada salafus soleh, zaman salafus soleh dulu, adalah nama fiqh itu ditujukan kepada pengetahuan jalan akhirat. Nampak tak? Ini Imam Ghazali bawa balik kepada makna asal. Dalam Quran, bila perkataan fiqh itu disebut, makna yang Quran rujuk ialah orang yang paling takut dengan Tuhan, yang paling dekat dengan akhirat, orang yang paling bersih jiwanya, itu orang yang paling faqih. Kan lain kan? Dia punya makna tu dah lari daripada benda dalaman, dah jadi macam hanya luaran saja. Hari ini fiqh itu yang benda detail-detail luaran tadi. Itu maksudnya. Dan istilah fiqh itu juga dikaitkan dengan mengenal penyakit jiwa yang halus-halus yang merosakkan amal. Hari ini ilmu ni lah, ilmu tasawuf, ilmu rohani, itu juga, itu dipanggil fikih. Hari ini kalau kita kata itu fiqh, how can kan? Fiqh bukan yang tu. Kita akan kata no. Sebab kita sudah terpengaruh dengan terminologi, term. Bukan dalam agama saja, dalam kehidupan biasa pun macam tu juga. Ada benda-benda dia sudah jadi terminologi kan, dia dah jadi istilah. Dalam sains pun macam tu juga. Kadang-kadang istilah dalam sains dengan istilah dalam bidang lain pakai istilah yang sama tapi makna berbeza. Kan? Apa benda nak cakap contoh dia? Atom kan? Atom. Dalam sains mungkin makna lain, tapi dalam ni mungkin lain. H2O kan, hidrogen dengan oksigen. Kita mana tahu benda-benda tu, kita tahu air je kan. Saya baru balik pada Sarawak.
dengar Premier Sarawak cakap tentang rupanya daripada lumut boleh buat minyak untuk kereta dan untuk kapal terbang, dan Sarawak tengah buat sekarang ni. Tapi kena ada certain area yang lumut lah, kan Sarawak banyak kan dia punya tu. Jadi sekarang ni dia sudah dia panggil buat energi baru lah, renewable energy apa semua, nak mengurangkan ni lah carbon footprint ni kan, rumah hijau punya asap-asap ni. Jadi dia guna alternatif, dah tak guna bahan api dah. Daripada lumut boleh buat petrol, daripada air boleh buat elektrik kan, dan lain-lain lagi lah. Tapi istilah-istilah tu istilah saintifik lah yang diguna tu. Kita kadang-kadang dengar istilah-istilah tu kita faham benda lain. Kerana apa? Kerana dia sudah menjadi terminologi. Contoh tertikus, mouse, kan dia dah jadi terminologi. Kita tikus ni very sensitif, buruk sangat lah kan, busuk apa semua. Tapi yang tu kita panggil tikus ni, duduk pegang kat komputer tu, tak kisah, sebab dia dah diambil sebagai terminologi. Dan lain-lain lah, banyak lah istilah-istilah terminologi ni. Okey, tak apa, itu cerita lain, contoh saja. Fikih ni kata Imam Ghazali, asal yang Quran sebut fiqh itu merujuk kepada pengetahuan tentang jalan akhirat, pengetahuan tentang penyakit hati. Jadi kalau dipanggil afqah atau faqih itu tak semestinya dia tahu hukum hakam fiqh saja. Sepatutnya dia juga yang paling dekat dengan Allah Ta'ala, yang paling dekat dengan akhirat. Teguh pendirian. Saya hari ni tak baca kitab, baca handphone. Kitab tertinggal, dah masuk kereta baru perasan. Tapi benda ni dah ada dalam PDF lah sekarang ni. Nak pinjam kitab kawan-kawan kan, nak baca pula kan. Tak apa, tak ada masalah. Kemudian teguh pendirian itu pun, seorang faqih itu dia punya ciri teguh pendirian dengan pandangan hina kepada dunia. Maksudnya orang yang paling faqih, orang yang paling zuhud pada dunia. Kan dia kritik zaman dia, yang paling faqih itulah yang paling kaya, yang paling dekat dengan sultan, yang paling itu kita kena faham zaman. Tapi hari ni pun kadang-kadang begitu kan. Sebab itu bidang fiqh dan syariah, Datuk Fadli marah saya belakang, dia bidang muamalat. Tapi memang bidang tu lebih popular, syariah. Saya tahu, saya mengajar kat universiti dulu. Usuluddin dengan syariah, orang akan pergi ke syariah. Sebab syariah ni boleh jadi lawyer syariah lah. Syariah ni boleh jadi penasihat syariah. Tak apa, tak ada masalah. Kalau niat ikhlas dan buat benda yang bermanfaat itu tidak ada masalah. Tapi jangan akhirnya kita ke situ kerana dunia. Itu yang tak boleh. Kalau usuluddin, saya bidang usuluddin, cakap pasal akhirat, cakap pasal rukun iman, cakap pasal Allah. Itu usuluddin. Jadi pelajar tak ramai lah. Pelajar tak ramai. Bila minggu orientasi, kita jadi pensyarah ni, kita kena bagi briefing kan. Wah, yang ketua Jabatan Syariah kata, masuklah fakulti kami. Kami boleh menjanjikan nanti boleh jadi lawyer, boleh jadi itu kan. Sampai bab kita nak kata apa ni? Kita usuluddin. Dari segi kerja tak banyak lah usuluddin ni kan. Jadi kita pun kata, masuklah bidang usuluddin, kami menjanjikan syurga. Lagi tinggi, kami menjanjikan syurga. Mana beyond kan, mengalahkan yang lawyer dan juga tu. Itu je lah modal kita. Tak masuk juga budak. Dah janjikan syurga pun tak ramai juga student. Jadi itu cabaran lah tu, cabaran. Tapi sebab apa? Antaranya kerana kita dah sempitkan makna fiqh dan mungkin syariah juga. Sepatutnya yang syariah tu dia tak terpisah, dia ada usuluddin juga. Seorang mufti katakan, dan kat Malaysia pun mufti, macam mufti wilayah itu kuat tu, kerohaniannya kuat. Anak tok guru tu mufti wilayah tu, Dr. Lokman tu kan.
anak Tok Guru Abdullah kan, Lubuk Tapah, Kelantan. Jadi sepatutnya begitu. Kalau dia bidangnya bidang kefatwaan ke apa semua, kita tengok dia juga orang yang zuhud, orang yang kerohaniannya tinggi. Sama jugalah yang tasawuf apa semua ni, jangan lupakan fiqh juga. Yang dah sibuk kerohanian ni, semayang tak betul, hukum hakam tak tahu, tak boleh. Jadi semangat Imam Ghazali ni adalah semangat ilmu tu harus bersatu. Kan dalam Islam tauhid, ilmu tu mesti ada kesatuan, tak terpisah-pisah tu. Fiqh ke usuluddin ke tasawuf ke, dia mesti semua kena menyatu. Maknanya yang belajar pun kena belajar semualah. Tak bolehlah kita hanya cari, saya ni nak jadi lawyer ni, saya nak cari yang fiqh aja, saya nak hukum hakam aja. Hati-hati ni, ini ustaz-ustaz tasawuf boleh lah. Tak boleh. Macam dia tak ada hati ke kan? Hati ni semua orang ada, dan semua kena bersihkan hati. Itulah maksud Imam Al-Ghazali. Sangat menuju perhatian kepada nikmat akhirat orang yang faqih ni, dan menekankan ketakutan pada hati. Buktinya apa? Imam Ghazali bukan cakap saja, dia kata buktinya ialah dalam Quran memang dah disebut. Misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 122 ada ayat yang bercakap tentang falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun. Ni sambung ayat yang dalam buku ni. Liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Saya pernah cerita dulu. Ayat ni turun, kes dia ialah ketika mana orang Islam mula kuat. Dekat Madinah kan dah mula kuat. Kat Mekah masih dihimpit dan ditekan oleh orang-orang kafir kan. Akhirnya hijrah ke Madinah. Bila Madinah itu kekuatan orang Islam dah mula ni, bila perang je menang. Bila perang menang ni, ramai nak join perang. Jadi para sahabat bila time Rasulullah declare nak pergi perang ni, berbondong-bondong nak berperang. Kerana apa? Kerana mereka tahu kalau perang mesti menang, dan bila ni bukan semua, ada beberapa tu menang dan dapat ghanimah. Bila perang ini, rampasan perang itu yang paling utama dapat kepada yang pergi perang. Jadi ramailah yang suka pergi perang. Dan ada mungkin antaranya itu yang niat tu dah tak betul. Bila niat tak betul, Quran turun ayat ni. Quran kata jangan semua pergi berperang. Mesti kena ada kelompok yang dia tak pergi perang tapi dia tinggal di Madinah, kerjanya liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kerjanya ialah dia kena mendalami, ni perkataan dia pakai fikih, liyatafaqahu, mesti mendalami agama, mendalami ilmu akhirat, mendalami ilmu jiwa. Sebab apa? Mereka inilah nanti bila orang yang perang tu balik, mereka inilah yang akan menasihatkan. Remind them, kita ni jangan apa sangat, kita masih ada matlamat yang lebih jauh nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada satu hadis Nabi yang mengatakan bila sahabat balik daripada perang, Nabi kata kamu itu baru pulang daripada jihad yang besar, jihad yang kecil kepada satu jihad yang lebih besar. Maknanya yang jihad perang tu, kata Nabi, masih jihad yang kecil tu. Jihad yang berbesar ialah jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Kan, sebab kalau dapat ghanimah, dah tak ingat ni, dah tak ingat Tuhan dah kadang-kadang. Tapi Nabi ingatkan, Quran juga ingatkan, mesti ada kelompok yang kerjanya liyatafaqahu fid din. Ini yang kadang-kadang kita guna istilah tafaqquh fid din, tafaqquh fid din ni. Maksudnya itulah mendalami agama. Tapi dalam konteks ayat ini kata Imam Ghazali, yang mendalami agama tu maksudnya termasuklah mendalami hal ehwal akhirat, hal ehwal ketuhanan, hal ehwal hati dan jiwa dan lain-lain lagi. Nampak tak? Maksudnya kata Imam Ghazali, Quran bila guna perkataan fikih kat situ, liyatafaqahu tu, Quran sebut dalam makna tadi tu, yang ingat Tuhan, ingat akhirat dan lain-lain lagi. Bukan yang fikih yang kita faham hari ni.
Kemudian sikit lagi ilmu itulah kata Imam Ghazali, ilmu yang fikih yang Quran sebut inilah yang menghasilkan peringatan dan takut kita kepada Allah. Itulah fikih namanya. Itulah sebenarnya fiqh. Bukanlah fiqh itu mencabang-cabang soal talak, soal pembebasan budak. Pembebasan budak ni maknanya membebaskan hamba kan. Zaman Nabi dulu kan ada hamba. Kalau antara kafarah tu kena bebaskan hamba, li'an, melaknat misalnya. Ini kan hal-hal fikah. Pesanan barang dan sewa menyewa, ijarah, bay'us salam. Minta maaf lah, ada orang bidang fiqah kan dia marah kat saya pula. Bukan nak mengkritik orang dalam bidang fiqah. Imam Ghazali nak katakan bahawa fiqah itu harus difahami secara menyeluruh. Itu maksudnya. Tak ada masalah kalau kita nak mengajar fiqah tu, tak ada masalah. Lebih-lebih lagi yang mengajar fiqah itu juga dia pun paling dekat dengan Allah SWT. Itu yang paling baik kata Imam Ghazali. Tapi jangan kita hanya sibuk dengan isu-isu terpencil kecil-kecil, detail-detail, tapi nanti kitalah yang paling jauh dengan Tuhan dari segi hati dan jiwa. Yang demikian itu tidaklah membuahkan peringatan dan takut. Kan? Tak takut sangat dengan Tuhan kalau kita sekadar bincang hukum itu, hukum ini, hukum jual beli apa semua kan. Bahkan bila terus menerus bergelumang dengan itu akan membawa kepada hati yang kasar. Kadang-kadang lah kan, bila kita dah hanya sibuk dengan hukum hakam tu saja, hati pun jadi itulah very legal kan. Sedangkan hukum hakam tu ke arah kita nak tunduk kepada Tuhan kan. Bila kita belajar fiqah, fiqh ibadat misalnya kan, fiqh ibadat ni belajar apa? Rukun semayang. Tu fiqh lah tu yang kita belajar tu, rukun semayang, ambil wuduk macam mana. Dia tidaklah berhenti kat situ kan. Tapi kalau kita hanya belajar fiqh untuk itu, kita tahulah benda-benda tu. Tetapi untuk apa? Wuduk tu nanti untuk kita tunduk sujud kepada Tuhan dengan bersih luar, bersih dalam. Solat tu nak bagi kita punya sujud, rukuk, tahiyat, salam itu semua betul. Maknanya very teliti lah. Ketelitian tu ada dalam kita tunduk kepada Tuhan. Tapi matlamatnya tunduk, matlamatnya dekat dengan Tuhan, matlamatnya nak pergi akhirat. Jadi fikih itu dengan kata lain dia satu ilmu instrumental, dia instrumen kepada tauhid. Dia alat, ilmu alat yang penting kepada tauhid. Dia tak terpisah tu. Tapi tak boleh tak belajar, memang kena belajar. Tapi jangan kita berhenti kat situ. Ilmu fiqh tu mesti membawa kita kepada ilmu yang lebih jauh dan lebih tinggi. Itu maksudnya. Kemudian ada lagi dalam Quran surah Al-A'raf 179. Yang ni Quran cerita tentang walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dalam neraka Jahannam nanti kata Allah Taala, Allah sediakan satu tempat untuk sekelompok manusia dan jin. Apa dia ciri-ciri orang yang tempat dia nanti duduk dalam neraka Jahannam? Pertama, lahum, ni ayat ni, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang ni dia ada qulub. Qulub ni maksudnya hati. La yafqahuna biha, tetapi dia tidak memahami, tak menggunakan hati itu untuk memahami. Fikih. Tengok perkataannya masih fikih, yafqahuna. Ini bukti kata Imam Ghazali, Quran bila guna istilah fiqh, Quran bukan sebut fiqh yang kita faham itu. Yang Quran sebut ialah orang-orang yang menggunakan hatinya untuk memahami dan mendekati Tuhan. Itu maksud orang yang berfiqh. Dimaksudkan dengan fiqh itu ialah kata Imam Ghazali pengertian-pengertian keimanan, bukan hal-hal pengeluaran fatwa. Tapi itulah orang fatwa marahlah ni kau dengar kan. Nak buat macam mana? Ini Imam Ghazali kan. Saya pun terlibat dengan fatwa. Saya ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan.
Saya ada jurukuasa fatwa kebangsaan. Jadi ini muhasabah lah, muhasabah. Kalau kita tidak termasuk dalam kelompok ni, kita tak akan terasa. Kalau kita orang fiqah, tapi fiqah kita tu adalah fiqah yang macam semangat Imam Ghazali ni, kita tak akan rasa apa. Betul, memang betul. Apa yang Imam Ghazali kritik ni betul. Demi umurku, kata Imam Ghazali, bahawa kata-kata al-fiqh itu dan al-faham, seerti fiqh dengan faham, menurut bahasa adalah dua nama dalam satu arti. Maksudnya yang namakan dengan fiqh itu adalah al-fahmu, kefahaman. Jadi faham tu kan luas, bukan sekadar faham yang hal hukum hakam, tapi faham dalam arti kata yang besar dan luas. Dan dipergunakan demikian menurut kebiasaan pemakaian baik dahulu atau sekarang. Sepatutnya kita kena faham begitu, dulu dan sekarang sama saja. Jangan makin sempit makna yang kita faham tu. Kan? Saya bagi contoh mudah hari ni, bila kata ilmu, kan orang dah sempit kan ilmu. Ilmu misalnya disamakan dengan pendidikan. Masuk universiti nak dapat ilmu, tapi ramai yang masuk universiti tu bukan sangat ilmu dalam yang difaham oleh Islam tu, tapi ilmu dalam arti kata sijil tu. Dan sijil yang kita dapat, tak kiralah degree ke master ke PhD, nanti dijadikan alat untuk mendapat kerja. Nampak tak? Hari ni ilmu tu dah disempitkan hanya instrumen saja. Kan? Kerajaan pun kata, kita ada generasi berilmu, sebab kita ada ramai graduate. Sedangkan graduate yang ada tu semua dalam kepala ilmu yang aku belajar ni nak kerja je. Sedangkan Quran kata ilmu itu memuliakan manusia, ilmu itu mencerahkan, ilmu itu cahaya. Kan lain tu. Imam Ghazali kata al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta lil 'asi. Ilmu itu cahaya, dan cahaya ni tidak akan turun kepada hati-hati yang penuh maksiat. Jadi semangat makna ilmu yang asal tu dah hilang. Sempit. Hari ni ilmu itu sekadar sijil. Itulah contoh yang samalah. Nanti ada bab ilmu, ada pula. Ni bab fiqh lo ya. Maka dibawa oleh kurang takutnya kepada Allah dan besar penghormatannya akan kekuasaan makhluk. Kadang-kadang bila orang memahami fiqh yang sempit tu, takut kepada Tuhan tu kurang, tapi takut kepada makhluk tu yang lebih, sehingga menjadi bukannya fikih tapi sebenarnya kurang fikih. Kan, dia jadi perkataan yang berlawan pula. Tak faham rupanya kan. Bukannya fikih tu maknanya memahami, tapi lagi fikih dia lagi tak faham dia tentang semangat agama, tentang akhirat, tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Lihatlah, adalah itu natijah tidak menghafal pencabangan fatwa-fatwa atau natijah ketiadaan ilmu yang kami terangkan itu. Jadi kata Imam Ghazali, adakah orang jadi kurang fikih itu kerana dia tak hafal fatwa-fatwa tadi, ataupun dia lebih kepada dia hilang semangat fikih yang diajar oleh Al-Quran? Sebenarnya yang tu kata Imam Ghazali. Yang menjadi masalah itu adalah orang sudah tidak memahami makna fiqh sebagaimana Al-Quran bawa, tetapi sudah hanya memahami fiqh by conventional punya meaning kan, yang dibuat oleh masyarakat. Bila masyarakat kata fikih yang itu, kita pun ikut. Sedangkan kita baca Quran, sedangkan kita sepatutnya faham berdasarkan apa yang Quran sebut. Itu maksudnya. Dan akhir sekali ada satu hadis Nabi, kata Imam Al-Ghazali, ulama, hukama dan fuqaha kepada mereka yang diutuskan kepadanya. Jadi perkataan ulama, hukama dan fuqaha itu disebut sekali oleh Nabi. Maknanya tak terpisah tu. Seorang fiqh dia kena ada hikmah juga. Dia kena ada hal-hal yang berkaitan dengan hati, itu semua kena ada, dan dia kena ada ilmu juga. Jadi saya ingat kita berhenti dekat situ. Berapa? 6 minit. Sekarang ni lambat sikit kan? Boleh. Sebab sini tak ada. Kemudian sambung lagi. Ditanyakan Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri, ini seorang ulama, ditanyakan,
siapakah antara penduduk Madinah yang lebih faham? Istilah yang digunakan yang lebih afqah. Ini seorang sahabat ni ditanya kepadanya, siapakah antara penduduk Madinah yang paling afqah, yang paling tinggi fikihnya. Maksudnya macam itulah, yang paling tinggi fikihnya. Cari yang bahasa Arab dia. Tak apa. Apa dia jawab? Dia kata orang yang paling afqah ni yang paling tinggi fikihnya ialah orang yang paling kuat takwanya kepada Allah Ta'ala. Ini maknanya sahabat dulu semangat dan kefahaman fikihnya itu yang ikut asal, ikut yang Quran bawa, yang Nabi ajar. Itu yang dimaksudkan orang yang paling afqah, yang paling faham. Seakan-akan beliau memberi isyarat kepada hasil daripada faham fikih. Maknanya isyaratnya itu, makna yang diberikan oleh Sa'ad bin Ibrahim Az-Zuhri ini selari dengan makna fikih yang asal yang diajar oleh Al-Quran. Dan takwa adalah hasil daripada ilmu batin, bukan hasil daripada fatwa dan hukum. Takwa ni nak dapat lebih kepada dalaman, kan? Masalah dalaman. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa kat dalam ni. Jadi dia kena ada zikirnya, kena ada faham ketuhanannya yang tinggi, akidahnya kena kuat, riyadhatun nafsnya kuat, baru boleh dapat yang takwa tu. Tapi kalau sekadar lancar fatwa-fatwa, itu tidak semestinya boleh membawa kepada ketakwaan. Okey. Apa lagi? Maka bersabda Nabi, apakah aku terangkan kepadamu orang ahli fikih yang sebenar? Nak tak aku terangkan kepadamu faham erti fikih yang sebenar? Ya, jawab mereka. Para sahabat kata ya. Maka Nabi menjawab, orang yang ada fikih itu orang yang tidak memutus asakan manusia daripada rahmat Allah. Kan, orang yang sentiasa mendekatkan manusia itu kepada Allah. Kan, orang yang demotivated, dia akan ingatkan tentang Tuhan. Ini ramai orang yang stres kan. Pergilah karaoke, dapat 2-3 lagu, legalah tu. Kan, macam tu. Legalah sekejap, memanglah. Nyanyi lagu P. Ramlee apa semua, okey, lepas tu stres balik, kan. Tapi kalau kita kata ala bi zikrillahi tatmainnul qulub, zikir, ingat Tuhan, insya-Allah hati akan tenang. Kan lain. Jadi kita bawa dia kepada Tuhan. Itu antara Nabi punya ciri orang yang fikih, orang yang faqih. Orang yang tidak menyatakan mereka aman dari kutukan Allah. Orang yang sentiasa rasa, ya aku ni masih tak cukup ni, mungkin Tuhan akan murka pada aku. Walaupun dia dah bagus dah, tapi sentiasa rasa kurang dan nak tambah lagi, nak rasa khusyuk dan tunduk kepada Tuhan. Yang tiada memutus asakan mereka dari kasih sayang Tuhan, yang sentiasa membawa manusia kepada rahmat Allah Ta'ala, dan yang tidak meninggalkan Al-Quran lantaran gemar kepada yang lain. Kan, Quran sentiasa menjadi rujukan dan juga dia punya passion. Walaupun ada benda lain yang dia suka, tapi Quran dia takkan tinggal. Kan, minat motor besar ke apa semua, tapi mau bawa motor baca Quran kat depan, kan. Jangan sampai aksiden sudah. Atau maksudnya dunia itu tidak akan meninggalkan dia daripada benda yang paling penting dalam kehidupan dan sumber kepada agama kita, iaitu Al-Quran. Saya kita berhenti kat situ, insya-Allah. Jadi kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.